Setiap Isnin hingga Jumaat, saksikan Hawa eksklusif hanya di Suka TV. Suka sangat. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang sedang menonton pada hari ini dalam program Hawa. Anda bersama saya Syasha Jamal dan saya Derina bersiaran secara langsung dari studio Suka TV dalam program Berbicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Apa khabar kepada semua penonton Hawa yang sedang menonton? Hari ini Khamis 25 Ogos, kami ucapkan selamat bekerja buat yang sedang bekerja, dan esok Jumaat, lusa hari Sabtu pula. Selamat berhujung minggu kepada yang nak balik kampung tu, hati-hati di jalan raya. Dan seperti biasa, hari ini kami berdua akan temankan anda bermula daripada pukul 11.30 pagi hingga 12.30 hari di saluran 116 My TV, atau anda boleh live stream di YouTube Suka TV, dan anda juga boleh layari di laman web sukatv.com dan sukashop.com. Dan hari ini Syasha, saya nak bagi hint sikit lah kepada penonton Hawa tentang topik kita. Silakan. Boleh saya nak share sikit, berbunyi satu hal yang bisa kamu dapatkan dalam persendirian, yakni kamu akan bersyukur bahawa Tuhan selalu bersamamu. Dan itu orang kata quotes kita pada hari ini kan. Persendirian ataupun kesunyian, dia merujuk kepada tidak balas emosi seorang individu yang tidak menyenangkan dalam keadaan persendirian sehingga menyumbang kepada pengasingan sosial. Betul tu Derina. Dan walaupun tagrifan kesunyian ini umumnya digambarkan sebagai keadaan kesendirian, tetapi rasa sunyi tersebut sebenarnya merupakan keadaan fikiran. Orang yang kesunyian sering mengidamkan hubungan sosial, tetapi keadaan fikiran mereka rasa kosong, takut akan penolakan dan salah faham, menjadikannya lebih sukar untuk membentuk hubungan dengan orang lain. Orang kata be alone dengan lonely tu berbeza sebenarnya kan. Betul. Jadi hari ini kami akan bersama wanita hebat untuk berkongsi cerita mengenai topik pada hari ini, iaitu kesunyian dan bersendirian. Siapakah tetamu kita selepas ni? Selepas ni kita akan ada commercial break. Tapi tu Syasha nak share something kan kepada penonton Hawa. Apa Syasha? Sebelum kita bersama tetamu kita pada hari ini, kita nak baru-baru ini telah diadakan KL Fashion Week 2022 selama 5 hari. Jadi tim Hawa dijemput ke KL Fashion Week. Jadi jom kita saksikan VT ini. Let's check it out. Ever show, so we kind of enjoy it, even though it's like for a short period. But sekejap sangat bagi I, kalau lama lagi mesti lagi best. Tapi overall, Inarit collection was amazing. Yeah, amazing, cantik sangat. It's amazing. Very colourful, sesuai sangat untuk kita dengan hot weather ni. Nak nampak extra, tapi still material dia not too, apa orang kata? Not too thick. Thick. For Inarit at KL Fashion Week, and I'm so excited because the collection memang cantik, sangat cantik. But you know, you expect nothing less from Inarit and Izrin and her team. I'm wearing their jacket, it's so sweet. And honestly, just happy to be back in KL Fashion Week, to attend, to see the local designers, to support them, because I think it's very important for us Malaysian dalam bulan Merdeka ni to support our own talents and our own local brands, because that's our people, you know. So I'm very happy that KL Fashion Week is back. You know, congrats Andrew and team for doing this. I think 2 tahun diorang tak boleh buat KL Fashion Week kan. So finally, like after such a quiet 2 years, now it's like we're back, you know. So very excited for the local designers. Don't give up, guys. We're all here rooting for you. Tonight ikat attending untuk Million Group punya KL Fashion Week. So apa kan nampak under Million Group kita ada for teenagers punya designer, and then design for banyak occasion lah, for casual, for summer and for dinner. And then paling kesuka sekali Farahan punya design, the black dress yang half
half terbuka dan half long sleeve. Yeah. Crazy, all the gases. Look, because I did the first walk. Oh my goodness, I did the first walk. So I was looking for my seat. I don't even know. So I takut kita rasa, because I know the front row semua orang, not like orang-orang biasa-biasa ni, semua orang like VIP here, they're here. So I was like, my God, so janganlah rosakkan this show. So thank God everything semua went well, alhamdulillah. So thank you so much to everyone yang involved this, everything, semua everybody yang involved. My first experience, so yeah, never crossed my mind actually. Alhamdulillah. The designers will be very much supporting KL Fashion Week and continue creating and inspiring all young people to live their dreams and to work hard and wait for their time when huge success will come to each one of them. And I think creativity is always something that blossoms and we support it continuously. Thank you so much. Malam ni show dia memang sangat-sangat best, tapi saya rasa setiap kali saya pernah datang untuk mana-mana show yang terlibat dengan Milliam, of course dia akan best sebab brand-brand dia semua best. And of course Farah Khan dia memang dia seorang yang sangat particular about the details, about everything. Dia selalu mengambil extra level of effort to make sure that her designs are gorgeous. So saya rasa macam memang sangat menjadilah the fashion show tonight. This fashion show, congrats to Datuk Farah, the Milliam Group, amazing. So memang every year dah 2-3 tahun ni kan MCO memang tak ada kan. Before that memang adalah I memang selalu attend this fashion show, and all designer, local designer memang I salute, memang you guys the best. As usual, it's Milliam, you know, I always had fun, get to see all the designers that I like. So yeah, I had a lot of fun. Your words for all the designers yang collaborated with your I'm really excited to see their work this year, because we had like 1 year gap, but last year we had it again. But this year it's like people had more time to prepare, so I'm really excited to see everyone's collection. And yeah, do not give up. I think just keep pushing every year. And this is our 10th year. I'm like, it's so amazing how far we've come, you know. Alright, itu dia acara berprestij yang beraikan ulang tahun ke-10 KL Fashion Week itu menampilkan rekaan fashion sedia dipakai ataupun ready to wear daripada 40 mereka hebat tempatan. Dan acara pembukaan KL Fashion Week ini dimulakan dengan The KL 10 Designer Search dan The Perfect 10 Model Search, diikuti persembahan khas oleh Persatuan Mereka Fashion Malaysia. Acara pertama KL Fashion Week 2022 dimulakan dengan persembahan oleh mereka band Zusaha, ada Tagua Rua, ada Katrina, Inai Red dan juga Farahan The Milliam Group. Dan kita tengok sambutan-sambutan pada tahun ini ramai orang kata memang meriah lah sambutan KL Fashion Week pada tahun ini dengan dan kehadiran. Darina sendiri pun dapat pergi kan? Ya, saya dah pergi pada Tadomat pada hari itu. Alright, so sebelum kita nak membincangkan topik kita pada hari ini, kita akan keluarkan nombor bertuah suka menang seperti biasa bagi penonton di rumah. Jadi jom kita lihat apakah nombor hari ini. Okey, nombor hari ini ialah K1. K1. Jadi jika anda di rumah yang ingin berpeluang untuk memenangi peraduan suka menang, senang saja caranya. Anda hanya perlu kumpulkan kod nombor berbeza setiap hari daripada hari Isnin hingga ke hari Jumaat dan hantarkan secara harian ataupun mingguan kepada nombor 03-9226-2253 selewat-lewatnya pada hari Sabtu pukul 12.30 hari. Dan nombor bertuah juga akan keluar di setiap live show setiap hari Isnin hingga hari
hari Jumaat. Dan anda berpeluang memenangi hadiah mingguan. Kita ada telefon bimbit. Betul. Hadiah bulanan kita ada motosikal. Dan selepas ni mungkin ada banyak lagi hadiah-hadiah yang menarik. Nanti kan? Jadi baiklah, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini untuk membincangkan topik tentang kesunyian dan juga bersendirian bersama tetamu jemputan kita. Jika anda ingin tahu siapa, pastikan terus setia bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Kembali lagi dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan bersama tetamu kita di studio hari ini, masih lagi setia bersama kami iaitu Datuk Dr. Halina, pengarah dan pengasas Akademi Dr. Ha, dan juga Datuk Aisyah, penyanyi legenda tanah air. Dan kita semua membesar dengan lagu Datuk Aisyah juga. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah. Sangat rasa bertuah dapat duduk sebelah Datuk Aisyah. Hari ini kita bertuah Datuk Hawa hari ini. Sehat semua. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan membincangkan topik tentang persendirian dan juga kesunyian macam yang Dr. Ha cakap sebelum ni, iaitu be alone ataupun lonely itu berbeza kan. Mungkin Dr. Ha boleh terangkan sikit apa perbezaan antara kedua-duanya. Baik, kalau kita tengok, kita bercakap tentang connection kita dengan orang lain. Mana ada masa kita memang tak ada orang di sekitar kita. Masa tu kita bersendirian. Ya. Dan satu lagi adalah bila kita memang tak ada menjalinkan hubungan dengan orang sekitar kita dan kita akan rasa lonely ataupun kesunyian. Mana kesunyian ni kita boleh rasa sunyi walaupun ada 1000 orang kat sekeliling kita. Tapi bersendirian tu memang orang kata kita memang asingkan diri kita. Mungkin juga ada kita kata sunyi bila kita bersendirian. Tapi ada masanya bersendirian tu sangat penting kerana ia adalah satu masa untuk kita pause kejap kita punya button tu dan kita ambil masa dan kita buat masa tu refleksi dan muhasabah diri. Kita juga ada bincang tentang tu. Jadi sementara bersendirian tu produktif, being lonely ni ataupun kesunyian tu adalah satu gejala tentang kemurungan. Sebab kita rasa kita tak ada orang di sekitar kita. Macam tu. Jadi mungkin bersendirian itu adakah ia berkait rapat dengan self love juga? Boleh Dr. Ha terangkan pendapat Dr. Soalan tu sangat cerdik. Maknanya antara kalau kita lihat self love ataupun self appreciation ataupun mencintai diri kita sendiri memang memerlukan masa kita bersendirian. Sebab kalau kita duduk dengan orang aja kita macam-macam cerita untuk kepala kita kan. Jadi memang being alone, this desired isolation or solitude is a part of self love sebenarnya. Orang kata kita perlu mencintai diri kita dululah, baru nak kita cintai orang lain. Exactly. Baik Datuk Aisyah, nak tanya juga kepada Datuk Aisyah, bila selalu menulis lagu kan, mungkin boleh kongsikan sikit bersama kami pengalaman Datuk Aisyah sendiri. Adakah pada ketika itu Datuk Aisyah ingin bersendirian untuk menulis lagu sendiri? Memanglah kita bila kita menulis tu kita memang kena duduk bersendirian, kena fokus kepada apa yang kita nak tulis, nak sampaikan dalam lirik lagu tu. Jadi bagi saya memang bersendirian ni satu perkara biasa. Walaupun saya bekerja dalam industri yang memerlukan saya berinteraksi dengan orang lain, tapi saya okey bila saya bersendirian. Saya suka. Kadang orang pelik, saya ke sana kemari sorang-sorang. Macam orang rasa kesian pula. Saya kata just I like it. Adakah perasaan ingin bersendirian itu rasa macam diri itu terasing? Adakah perasaan itu sama dengan keadaan itu, Datuk? Sebenarnya saya tak tahulah, mungkin ada misconception yang mengatakan bila orang tu berseorangan, terutamanya orang perempuan, kalau berseorangan macam pandangan orang, persepsi orang, kesiannya tak ada orang kawankan dia. Tapi yang kita ni, saya tak kisah kalau saya keluar, saya duduk dekat restoran, saya lebih suka. Saya memang ambil telefon saya supaya orang jangan duduk ambil kursi duduk terus bercakap dengan saya. Saya memang I'm okay. Kita kena ubah persepsi tu yang kalau kadang-kadang we choose to be alone. Kita ada pilihan untuk
clearkan pemikiran kita. Kadang ada orang duk cakap bingit. Kita kena ada masa tu untuk tenang. Dan apa saja yang kita nak fikirkan tu kita kena internalize tanpa ada kehadiran orang lain. Jadi jangan kesian kalau Jangan fikir jangan komen orang lain. jangan kata tak ada lah teruknya lah, tak ada orang lah nak teman kawan dia. dia. Pemikiran dia rasa kolot sangat lah. Sekarang orang wanita tu dah biasa dah untuk aktif sendirian. Buang persepsi tu. Ya. Mungkin Dr. Ha nak tambah sikit daripada terapi tracing tu daripada kita. Okey, Dr. Aisyah memberikan kita satu poin yang sangat penting sebenarnya. Maknanya kalau ada orang sendirian, sebenarnya dia mungkin perlukan space dan privacy tu. Sebab tu kita mungkin kena lebih menghormati. Maknanya kalau kita nampak Datuk Aisyah seorang-seorang kat kafe, kita kena tanya. Siapa tegur saya. Janganlah datang sebelum pula kan. Kena tanya dulu boleh ke. And then sebenarnya kita pun boleh kata, oh saya mungkin nak masa bersendirian. Dan janganlah pula kecil hati sentak pula bila dah kena cakap macam tu kan. Jadi sebenarnya macam yang Datuk Aisyah katakan, kalau kita berkomunikasi secara asertif, kita boleh protect tau kita punya keadaan ni. Bila nak kita ni bersendirian, tapi ada masa kita nak kawan. Kita rasa sunyi dan kita patutnya senang saja untuk bagi tahu saya kesunyian dan saya perlukan kawan. Jadi kalau macam tu insya-Allah kita punya mental health tu atau kesihatan mental kita akan terjaga dengan baik. Right. Tapi bagaimana pula bagi seseorang itu yang memang nak self isolate secara menyeluruh daripada rakan-rakan dan keluarga? Sebenarnya bagi pendapat doktor lah, apakah punca-puncanya sebenarnya mereka berfikir untuk asingkan mereka diri mereka? Soalan Syasha sangat penting juga sebab salah satu tanda kemurungan yang teruk adalah dia tak mau jumpa orang. Jadi dia mula-mula tu tentulah ada masalah di dalam fikirannya yang tak dapat diselesaikan. So akhirnya bila dia merasa sangat dah right at the bottom of the emotional scale tu, dia dah mula tak nak jumpa orang. Tetapi itu bukanlah nak bersendirian yang sihat. Jadi kalau misalnya yang Datuk nyatakan tadi, dia choose untuk bersendirian, tapi ada masa dia boleh juga buat pilihan untuk bersama orang lain. Tapi orang ni memang tutup tingkap, langsir, tak nak jumpa orang. Yang itu tu janganlah pula kata kena respect dia punya privacy. Sebab masa tu kita memang kena jumpa dia, kena cari dia, sebab dia sebenarnya perlukan pertolongan kita. Dia dah tak boleh fikir untuk diri dia sendiri. Jadi it's a very delicate balance lah sebenarnya kan tentang tajuk dalam ni. Dalam kes tu kena ada intervention lah. Betul. Mesti ada campur tangan daripada keluarga. Betul. Daripada kawan-kawan. Kena tengok-tengok kan. Pasal sekarang ni kes bunuh diri. Bila orang rasa isolated. Tu sangat membimbangkan. Jadi mana saya pernah juga melalui bukanlah permanent depression, tapi bila ada perpisahan memang 1-2 hari tu rasa macam bangun pagi macam I cannot face the day. So saya masuk balik dalam katil. Saya allow myself to grieve. Kita ni selalu sangat rasa kita kena strong all the time. Kadang bagi saya simple je. Kalau benda yang menyedihkan saya akan nangis. Saya akan jangan pergi nangis kat tepi jalan, orang tengok dah kenapa si Aisyah ni kan. In your privacy of your own home, menangislah. Kita ni manusia. Menangis, lepaskan perasaan tu. Kita kena allow. Bila especially kalau wanita bila ada perpisahan, perpisahan tu seperti kematian kan. Dia ada vacuum tempoh dalam berkabung. Kehidupan. Jadi kalau kita rasa sedih, nangis lah. Jangan kata I have to be strong. Tak. You have to allow yourself to grieve. Sometimes kita perlu rasa just go through the emotions. Go through the emotion. Jangan deny that. Itu dengar lagu-lagu Datuk Aisyah. Masa tu. Alright, kita nak tanya juga Datuk Aisyah kejap lagi. Nak tanya juga bila keadaan itu, apakah persepsi di antara orang-orang terdekat Datuk Aisyah sendiri. Tapi kita tanya selepas ini, kita commercial break dulu dalam program Hawa, Inspirasi Wanita Masa Kini. Wanita luar biasa. Terima
kasih kerana masih setia bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan kita masih lagi bersama Datuk Dr. Halina dan juga Datuk Aisyah membincangkan tentang topik kesunyian dan juga persendirian. Kalau tadi kita tanya kepada Datuk Aisyah kan, mungkin Datuk Aisyah ada cerita sikit bagaimana pengalaman Datuk Aisyah melalui fasa kesunyian itu sendiri. Mungkin nak tanya juga kepada Datuk Aisyah bagaimana persepsi orang-orang terdekat, khususnya rakan-rakan dan juga keluarga melihat situasi kita dalam kesunyian. Ya. Sebenarnya kita memang sentiasa kaum wanita terutamanya kalau macam housewife dia kadang-kadang dia mesti ada satu support system, kawan-kawan tak payah ramai kawan pun, 1-2 orang yang dia boleh luahkan perasaan. Kerana kalau dia di rumah jaga anak dia terasing daripada the social, jadi dia perlukan that support system. Macam saya juga, saya tak ramailah orang yang saya panggil betul-betul kawan, tapi saya tahu yang kawan-kawan saya, kalau saya rasa saya perlukan, I need to do something. Saya kena keluar jumpa kawan, cerita, luahkan yang dalam ni. Saya tahu kawan-kawan saya akan datang. Itu satu rasa security, macam security blanket kita. Dan macam saya rasa kita kena jaga, take care of number one first. Selalu saya lihat kaum wanita bila dia dalam keadaan dia menjaga anak, keluarga apa semua, dia lupa nak jaga diri dia sendiri. Jadi bila dia lama-kelamaan dia hilang the self-worth, the self-love. Dan kalau terjadinya perceraian, dia macam lost. Pasal identiti dia dah hilang. Sebagai kalau dulu dia bekerja, dia berhenti kerja, jaga anak, dia dah hilang. Kawan-kawan pun dah tak ada yang dalam mood yang sama. Jadi itu yang saya selalu kalau saya melalui fasa kesedihan, saya akan balik basic. Saya akan apa yang saya suka. Saya buat apa yang saya suka. Saya jaga diri saya pergi buat apa, saya pergi gugur, saya pergi semen. Itu apa saja yang buat saya happy. Tak semestinya benda yang mahal-mahal, tapi something yang boleh menceriakan kita. Saya start exercise, I feel better, the endorphin apa benda semua, fin semua buat dalam hormon badan saya. Jadi saya tak kemurungan, saya jumpa kawan-kawan, saya buat art saya. Jadi berseorangan itu doesn't equal to kesunyian. Saya bila diberi topik ini, saya menung pasal saya tak pernah terfikir pasal di rumah tu tak pernah ada masa pun saya nak sunyi. Sunyi Datuk Aisyah pun ceria kan? Ya. Dia bukan je saya ceria all the time, but saya lalui juga. Saya dah lalui 4 perceraian. It's not tak ada siapa yang memasuki perkahwinan untuk bercerai. So you go through that grief. Grief is real. Tapi akhirnya kita kena ketahui yang kebahagiaan kita tidak bergantung kepada orang lain. It's not based on a person. Kita kena cari kebahagiaan tu dengan menjalin hubungan dengan pencipta kita juga. Itu yang buat saya selalu tenang, reda dan tenang. Right, dan keredaan tu memang sangat important. In fact kalau tengok semua lirik lagu Datuk Aisyah, dia akan sampai kat situ juga. Janji manismu ke, selanjur cinta ke, dia mesti ada situ. Kan? Jadi dia ada message positif tu. Betul. Di hujung. Apa-apa pun kena link balik. Jadi mungkin apa yang kalau boleh saya tengokkan kat situ, kita kan kalau cakap tentang kesunyian, sebenarnya it's an emotional state tau. Dia satu emosi yang mana kita rasa bila kita tak ada connection, we lost our connection. Jadi ada 7 ciri apa ataupun jenis kesunyian, Datuk, tapi saya tak ada cerita semua ni. Iya. Cerita sikit apa feel. Yang paling selalu kita boleh relate, apabila kita pergi kat tempat kita tak kenal orang pun. Tempat baru, sekolah baru, tempat kerja baru. Dan masa tu walaupun kat situ ada 100 orang, kita rasa sunyi. Kedua, when you are different.
Katalah contohnya Dr. Han naik kapal terbang pergi overseas, naik kapal terbang tu satu kapal terbang tu kita semua pakai tudung contohnya kan. You feel lonely sebabnya sebab you Like an tak outcast. connected dengan orang lain tu ya. Dan of course bila katalah you always have somebody yang that very intimate person, tiba orang tu tak ada. You rasa sunyi juga. Dan kesunyian ni dia ada relation dengan kita punya kesihatan fizikal. Kajian tunjukkan bahawa orang yang sunyi dia 3 kali ganda lebih senang untuk dapat stroke dan juga heart attack. Ya, maknanya angin ahmar dan juga serangan jantung. Dan itulah bila kita tengok dah lah dia duduk seorang, dia kesunyian, dapat pula sakit jantung. So itu kita lihat di negara-negara yang seperti di Jepun, dia ada banyak yang dinamakan lonely death. Dia meninggal kat situ dah sampai kering ni Datuk, baru orang jumpa. Jadi itu sangat sedih lah ya bila kita lihat dan mungkin ubatnya, tak nak cakap terus ubatnya adalah menghubungkan silaturahmi. When you actually menghubung silaturahim, itu yang dalam hadis tu Rasulullah kata panjang umur dan murah rezeki. Orang yang rajin menghubungkan silaturahim ni dia memang takkan kesunyian. Kan? InsyaAllah. Dia ada berkenaan dengan mental health tak? Of course. Kalau Memang kesunyian tu memang ada orang yang prone kepada kesunyian atau macam mana jenis-jenis orang? Dia pula dia jadi host. Saya pun nak tahu juga sebenarnya. Okey, yang ni kita kena tengok personality juga. Datuk, ada orang yang memang personality dia perlu ramai orang. Kan yang jenis memang kalau boleh dia mesti ada orang sama. Kalau di asrama kita tahu orang ni. Dia kalau nak pergi dia orang makan ke mesti nak ramai-ramai. Dia macam dayang-dayang semua ada. Jadi kalau dia seorang dia sangat rasa kesunyian. Tapi ada orang yang memang nak dia tak suka ramai-ramai macam ni. Macam saya. Dia pergi mana-mana seorang saja. Malah kalau ramai orang itu lagi serabut. Itu yang dikatakan kita ada extrovert, introvert dan ambivert kan. Lepas ni saya nak tanya lebih lanjut tentang itu. Tapi kita nak berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Anda masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan kami masih lagi bersama Dr. Ha dan juga Datuk Aisyah membincangkan tentang topik kita pada hari ini, kesunyian dan juga bersendirian. Baiklah Dr. Ha, tadi kita nak tanya tentang extrovert, introvert dan ambivert. Mungkin ramai lagi yang tidak tahu sebenarnya apa perbezaan antara ketiga tersebut. Jadi boleh Dr. Ha terangkan kepada. Salah satu tangga kebesaran Allah tu kita semua diciptakan dengan personality yang unik. Tak ada siapa pun yang sama sebab kita ada mixture ni tadi. Ada campuran antara dua spektrum. Ada orang yang extroverted ni, dia sangat suka bila ada orang lain bersamanya. Dia dapat energi daripada tu Jadi kebanyakan entertainers dia extroverted. Dia tak berapa malu untuk bercakap depan orang ramai. Tapi satu ekstrim lagi, orang yang kita kata pendiam orang yang introverted, very much into themselves kan. Tapi orang-orang ni pun sangat penting sebab mereka ni lah yang mencipta karya lirik, novel, melukis. Sebab dalam tenaga dia dari dalam. Orang extroverted macam Dr. Hari, kami dapat tenaga dari luar. Dan ambivert adalah yang kat tengah-tengah tu. Maknanya macam tak sangat ke sana, tak sangat ke sini, dan kebanyakannya yang ikut yang pengetahuan Dr. Hari, ini selalunya budak-budak yang masih lagi remaja, mereka tidak ada lagi personality yang diorang crystallizekan lagi. Jadi they always try to please everyone. Jadi dia kena jadi ambivert lah. Dia senang sangat dia ikut siapa yang dia ni kan. Tapi akhirnya kalau kita sebenarnya seorang yang extroverted, tapi kita terpaksa jadi introvert, kita tak happy. Kita boleh lah kan, contohnya dalam keluarga kita tu semua introverted, tapi kita ni extrovert. Kita akan jadi introvert juga. Ini yang dipanggil sebagai introverted extrovert. They will not be happy. On the other hand, ada orang yang sebenarnya introverted, tetapi sebab dia mungkin entertainer, jadi dia kena dia boleh dan dia jadi, masa tu dia jadi extroverted introvert. Tapi sebenarnya kalau ditanya dia lebih suka duduk diam-diam dekat rumah, sebab itu masa dia recharge. Dan pada saya, kita perlukan dua-dua ni untuk menjadikan dunia ni lebih berwarna-warni. Semua extrovert. Semua nak bercakap. Semua nak share jadi. Tak ada nak listen. Dia akan mendengar. Betul.
Ada juga satu lagi yang dia panggil Omnivert. Omnivert? Omnivert. Saya ada. Tengoklah. Yang ini dia mental health. Dia masalah dia macam dia orang panggil manic depressive, di mana dia akan ada mood swing, dia akan pergi extrovert sangat ataupun dia terus bipolar ni. Macam bipolar, I see. Jangan jadi macam tu. Yang itu dah patologi lah. Betul. Tapi taklah makna semua orang extroverted tu dia manic. Tidak. Manic ni dia memang dah lebih lah. Ataupun yang introverted tu dia depressed. Itu pun the very extreme yang pathological kita kata kan. Yang tu insyaAllah. Right, kita tanya kepada Datuk Aisyah juga kan. Mungkin kepada lagu Datuk Aisyah sendiri iaitu Kemaafan Dendam Terindah kan. Daripada lirik lagu tu sendiri kan, mungkin adakah sebenarnya kemaafan itu penting untuk seseorang individu tu sebelum timbulnya rasa dendam, orang kata, dalam diri kita sendirilah. Ya, okey. Ambil masa dalam 30 tahun juga saya nak mikirkan lirik lagu tu. Kerana lagu ni lirik dia ditulis oleh Datuk Hafsah Hafsan yang mula-mula saya tengok saya macam apa ni kan. Kemaafan dendam yang terindah. So dah tua ni baru saya betul dapat rationalize dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak memberi kemaafan kepada seseorang atau sesuatu situasi, hidup kita tak tenteram, kita tak boleh move on. Jadi untuk mendapatkan keindahan itu, kita kena beri kemaafan. Betul. Jadi dendam daripada apa yang kita dapat daripada yang kita lalui sebelum ini, melalui kemaafan tu kita dapat keindahan. So memang lamalah saya dah figure out kan. Jadi to be able to move on, kita kena berikan kemaafan. Saya tambah sikit juga kepada Dr. Ha kan, daripada kesunyian kita sendiri, adakah timbul perasaan dendam dan juga kemaafan itu? Okey. Dr. rasa masa kita kena sesuatu impact apa-apa saja tragedi dalam hidup kita, kita perlu masa. Masa tu kita perlu ambil untuk bersendiri. Sebab kita kena fikir semua ni dan buat pilihan. Pada pandangan Dr. Har, terutama kalau kita dilukakan, kita ada dua saja pilihan. Sama ada kita melukakan balik, iaitu kita berdendam, atau kita maafkan. Dan pada saya lah pula Datuk, lagu ni dia macam paradoxical sikit tau. Dia mungkin orang yang melukakan kita, dia nak kita terluka dan akhirnya tersungkur di situ. Tetapi bila kita berikan kemaafan, dia tak dapat buat. Dia tak dapat yang tu, dan sebenarnya kita itu satu cara balas balik yang sebenarnya banyak pahalanya dan sangat insya-Allah orang tu akan dia tak kacau kita dah lepas tu. Sebab dia tak dapat apa yang dia nak. Dia nak provoke, tapi kita berikan juga kemaafan. Jadi itu namanya magnanimity. Dalam bahasa kita jarang juga kita gunakan generous apology. Yes, and also they can say kill them with kindness. And also kemaafan ni sebenarnya it's also for our own peace. It's not for them. Syasha. Tapi sebenarnya tidak mudah juga bagi sesetengah orang untuk mencari kemaafan ni. Jadi bagaimana sebenarnya mereka nak mengatasi perasaan dendam tersebut? Datuk dulu. Boleh? Saya lah orang yang paling muda-muda dulu macam susah nak maaf. Saya memang orang yang secara natural berdendam. 10 tahun ke 20 tahun saya ingat lagi. Saya memang naturally saya pengingat tau kalau orang mungkin saya memang naturally sensitive. Jadi bila orang sakiti saya akan ingat ni. Tapi bila kita dah dalam agama juga dan kita dari psikologinya pun macam saya cakap tadi, in order to move on. Right. Dalam kemaafan tu move untuk diri kita sebenarnya. Untuk kita teruskan kehidupan kita. Selagi kita tak lepaskan yang ni, kita masih ada ni. Baggage. Kita punya baggage. Jadi selagi kita tak lepaskan, kita pun masih akan ada. Jadi in order to kita kena lepaskan. Macam saya tak terus maafkan kerana susah nak maafkan ni. Tapi saya cuba lepaskan slowly dengan tidak ingat. Apa cuba yang lupakan. sebelum ini? Just
slowly let go. Nak terus sampai ke maafan tu susah. Betul. Tapi just let it go, forget about it. Sakit tu mungkin berkurangan daripada tu dan lama-kelamaan lebih senang untuk memaafkan. It's a process. Yang bila Datuk Aisyah katakan tentang ciri-ciri tadi, Dr. Har nampak itu satu ciri introverted personality. Ya, dia akan ingat. Kalau dia macam ni personality profiling ni macam-macam. Tapi yang Dr. Har selalu tengok tu dari sudut burung tu. Senang sikit Ada yang burung hantu ni, the owl, they are the introverts. Tapi dia orang sangat artistik dan juga kreatif. Tapi tu satu dia punya kelemahan. Dia akan ingat sampai lama. They will always remember the negatives. Okay? Tapi alhamdulillah kalau kita tahu itu kelemahan kita yang mesti kita atasi, so kita berikan kemaafan. Dan juga ada personality yang memang lupa. Dia tak ingat pun apa yang dia kata kat orang atau apa yang orang kata kat dia. Yang ini ada satu personality lain. Jadi walau bagaimanapun saya rasa kita tengok bagaimana kebijaksanaan itu usia, masa mematangkan kita lah sebenarnya. Alright, kita banyak lagi kita nak sembang dengan Datuk Aisyah dan juga Dr. Ha. Dan anda jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini dalam program Hawa, Inspirasi Wanita Masa Kini, Wanita Luar Biasa. Alright, kita kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, Inspirasi Wanita Masa Kini, Wanita Luar Biasa. Dan kita masih lagi bersama kedua-dua panel kita pada hari ini, Datuk Aisyah dan juga Dr. Ha. Tapi sebelum kita tanya soalan lagi, kita nak minta mungkin Datuk Aisyah boleh belanjalah kepada penonton Hawa yang merindui lah lagu-lagu Datuk Aisyah. Janji Manis tu, boleh ke sikit? Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Alhamdulillah. Terima kasih. Suara emas lah, memang suara Datuk Aisyah. Kita akan ingat suara bila-bila. Saya sendirilah, saya membesar juga dengan lagu Datuk Aisyah. Okay, kita nak dengar daripada lirik lagu Janji Manismu tadi tu kan. Apakah sebenarnya bukti orang kata hanya sekadar janji manis saja secara realiti je? Mungkin Datuk Aisyah boleh komen sikit. Okey, sebenarnya bila saya tulis lirik ni, saya perhatikan kadang-kadang saya tak berapa suka lirik lagu yang putus cinta ni sampai teruk sangat, you know, like. Jadi bila saya tulis Janji Manismu, walaupun memanglah orang tu dah apakan hati kita apa tu, tapi di hujungnya ada pengajaran, ada light at the end of the tunnel kan. Jadi ada sentiasa moral. Ada moral, ada jalan bahagia di hujung. Selalu lagu saya semua atau kembali ke back to basic, balik kepada Allah, kepada semua. Jadi biarkan dia berlalu. Janji Manismu ini saya rasa macam dah jadi semua kejadian betul dalam kehidupan saya. Dan kita kena laluinya dengan logik, dengan redha, balance antara apa yang kita belajar, apa yang kita faham dan apa yang ada dalam ajaran agama kita. Jadi jangan putus cinta sampai dah teruk sangat. Satu hari, 2 hari nangis lah. Lepas tu relax lah. Move on. Yang kecoh sangat macam tak ada orang lain dalam dunia ni ke apa ke. Relax. Mesti ada sebab sesuatu tu berlaku. Betul. And I think that's a very smart way of writing the song as well. Janji Manismu tu. Alright, dan kita nak berbalik semula kepada being alone and loneliness ni. Adakah saya nak tanya Dr. Ha, pendapat Dr. Ha, adakah being a lone ranger ni adalah pilihan mereka sendiri ataupun mereka terpaksa menjadi seorang lone ranger kerana mereka tak ada kawan ataupun mereka datang daripada toxic family or toxic surroundings, macam mana? Okey, dalam perbincangan kita tadi kita nampaklah bahawa being alone tu maknanya sama ada dia boleh jadi produktif atau sebaliknya. Dan kita sendiri pun perlu masa sometimes kita punya time out tu yang mana me time yang kita katakan. Tapi tak boleh jugalah me time sangat sampai kita tak ada pula connection dengan orang lain. Itu tadi yang jadi lonely tu. Okey.
Jadi it's all about balance ya. Yang untuk sejahtera ni memang ada masa kita tahu kita perlu ya bersendirian, dan sebenarnya baliklah macam yang Dr. Hasu cakap, dalam sehari ini bagi seorang muslim ada 5 waktu time out dia yang dia kena being alone. Yang ni tak nak pula masa solat tu macam-macam dalam kepala kan. Ini sebenarnya masa yang untuk kita memang being alone. Yes, time out kita. Dan waktunya sangat sesuai. Pagi, subuh, selepas bangun tidur, nanti kan sekejap lagi Zuhur, kemudian Asar, Maghrib, Isyak. Ya, waktu tu sangat strategik untuk kita punya me time and time out. Ya, dan itu antaranya yang Chan Datuk katakan boleh buatkan kita move on. Jadi kita taklah drag kan. Bayangkan orang yang tidak ada masa ya, yang 5 waktu ni dia tak jaga, ya. Mungkin dia rasa malas ke, tapi sebenarnya dia akan keletihan sebab dia tak ada time out pun. Ya, dok kena fikir je ya. Jadi oleh sebab tu pada pandangan Dr. Har, there are time you need to be lone ranger. And benda tu kita kena cakap ya dari Rina dan Shasha kepada orang keliling kita. Saya perlukan masa saya ni. In fact, kalau kita solat, orang tak boleh kacau pun. Betul. So please jaga betul-betul waktu solat tu. Sebab that is your me time. Bukan me time seorang tau. You are connected dengan Allah. Kan ya, dengan you punya ni. So apa-apa semua boleh bagi tahu kat Allah masa tu. Okay? Dan macam bateri lah handphone kita, that is when you recharge. Walaupun se-extrovert mana pun kita perlukan me time 5 waktu tu. Exactly. Betul. Ya, janganlah sentiasalah nak ada orang saja. Itu yang kacau otak kita ni. Ya. Kadang-kadang kita nampak macam me time, tapi tengok handphone. Dalam tu orang kutuk kita apa semua. That's not me time. Ya, me time maknanya kita juga dengan orang. Betul. Masih ada lagi. Tapi kita kena ingat yang tidak ada stigma on being a lone ranger. Saya lalui ni, kan saya drive sendiri, saya seorang. Dan orang rasa orang rasa kesian ke? Kenapa kesian? I like being able to drive long distance. Kepala saya clear. Banyak idea saya datang masa tu. Alone, dan saya duduk minum sendiri ke, saya pergi shopping sendiri ke, whatever. Kita masih kena tukar pemikiran dulu. Kesiannya gitu. Padahal memang kita suka kan, happy to do that, to be alone, right? So macam mungkin Dr. Ha ada apa-apa nasihat untuk diberikan kepada mereka yang suka bersendirian atau mereka yang kesunyian untuk jadi lebih positif berada di samping orang keliling. Tadi kita kata ada yang kita perlu bersendiri, ada yang rasa sunyi sebab sebenarnya dia perlukan orang lain. Ya. Kita tak tahu apa orang tu perlukan. Ya. Jadi kalau katalah kita perlu bersendiri tetapi ada orang sibuk-sibuk, kita kena berani mengatakan saya perlu masa saya ni sendirian. Ya, jangan pula rasa I feel bad, kena juga layan, tak. Tapi ada masa sebenarnya kita nak ada orang lain bersama kita. So cry for help. Dia bagi tahu ya. Ni phone kita ni dan macam Datuk Aisyah juga, there are friends you have to keep yang memang you panggil anytime dia datang. Ya, inilah kawan you dunia dan akhirat. Dan mungkin kalau kita tak ada kawan-kawan ni, Shasha dan Darina ya Datuk, kita adalah orang yang paling sunyi dalam dunia. Dan sebenarnya kalau kita menjaga silaturahim tadi, kita tak akan jadi orang yang begini. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Maybe Datuk sikit ada tambah sikit nasihat kepada mereka di luar sana. Ya, itulah macam saya kata, tidak ada stigma untuk hidup bersendirian. Kita kena, tak ada masanya kita kena bagi masa untuk kita faham diri kita sendiri. Bila kita bersendirian je baru kita dapat tengok, oh saya suka macam ni. Bila kita berada dengan pasangan, dengan orang lain, kita apa saja keputusan yang kita buat akan berkait dengan apa yang orang lain tak. Tapi bila kita sendirian, kita kena buat decision tu sendiri. Dan kita mula kenal dengan diri. Oh, aku memang tak boleh keluar lebih daripada 10 jam. Lepas tu saya penat. Pasal saya absorb orang lain punya energy, orang punya apa. Saya kena balik, saya kena duduk diam-diam, relax, saya mengaji ke, saya buat apa sajalah. Jadi macam Datuk cakap tadi, recharge bateri je. Jadi bila kita dah tahu itu kita punya had, limit kita, dan kita boleh jaga diri kita dulu. Kita jaga diri kita dulu sebelum kita jaga orang lain.
balik semula kepada self-love tadi. We gotta stop finding validation from outside. But then you need to know who you are. Yes, First, exactly. Orang kata be alone dengan lonely ni sebenarnya ada kesan positif, ada kesan negatif different juga. thing. Ada, kalau boleh jangan terlebih sangat, jangan kurang sangat. Betul, Darina. Baik, untuk kita nak menutup perbincangan kita pada hari ini, kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Halina dan juga Terima Datuk kasih. Aisyah kerana sudi bersama kami membincangkan topik kesunyian dan bersendirian ini. Orang kata banyak memberikan manfaat dan input kepada penonton Hawa pada hari ini. Alright, Nak jadi share juga? anda Nak share jangan sikit? lupa untuk membeli dengan kami untuk berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang menarik. Dan seperti biasalah kami nak memberitahu anda yang anda boleh saksikan program-program kami di iQIYI seperti drama Polka Dot, Tome-Tome, Berita Latah, Tanya Je dan banyak lagi program yang akan datang. Anda hanya perlu download aplikasi iQIYI secara percuma dan boleh menonton secara eksklusif semua program ini. Kita ingin ucapkan terima kasih kepada penonton setia Hawa yang sentiasa kekal bersama kami hingga ke hujung rancangan. Terima kasih dan kami mohon maaf segala kekurangan dari kami. Yang baik itu kami jadikan iktibar dan semoga ia memberikan manfaat buat kita semua, dan segala yang buruk itu datang daripada khilaf kami berdua. Baiklah, itu sahaja daripada kami berdua. Saya Syasha Jamal dan saya Darina. Bertemu lagi esok hari bersama Talisha dan Eliza dalam program Berbicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Bye.